臭美呀。臭美呀。那个 Oh, dah start dah. Okey. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala pujian dirafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat penghulu segala hari ini, kita dikumpulkan Allah, masih dihidupkan, masih bernafas, masih lagi diberi nikmat iman Islam, diberikan lagi kita nikmat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kami sedang berada di tempat yang istimewa, dan hari ini merupakan hari yang istimewa, akan terlakarnya satu sejarah. Subhanallah. Terlakarnya satu sejarah yang baru. Sebelum tu Dik, kamu ke belakang sikit dia nampak ni. Saya sedang berada di mana? Tuan-puan sekalian, alhamdulillah, ilham yang Allah berikan, akhirnya kami memilih pusat pengajian Al-Quran dan Fardu Ain kami di bawah nama Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Akademi Ilmu Sahabat Amal Care ataupun ringkasannya adalah AISAC. AISAC. Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Jadi AISAC, tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan alhamdulillah sepenuh Jumaat Barakah kita melancarkan dan kita akan buat perasmian AISAC yang pertama. Dan kita mendoakan untuk tahun 2022, sekarang ni 2021 kan. Pada tahun depan AISAC ini akan ada di setiap negeri. Nanti kita akan buka kepada siapa yang nak membangunkan dan menubuhkan AISAC di negeri-negeri pula. InsyaAllah, moga Allah berikan kita petunjuknya, memberikan dia ilhamnya dan kemampuan untuk kita mengembangkan Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Bawah NGO kita lah. Jadi, nanti kita akan ceritakan tuan-puan sekalian bagaimana AISAC ini akan beroperasi. InsyaAllah ia sangat menarik. Okey, inilah dia antara logo kita AISAC. Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, jadi nama pun perasmian. InsyaAllah kita akan buat perasmian. Ini adalah AISAC pertama. Hari ini 3 September ya. Berapa Muharram? Berapa Muharram 25 Muharram. Terbaik sebab hari ini 25 Muharram 1443 Hijrah. Subhanallah. 3 September 2021 akan terlakarlah satu sejarah penting bagi kami lah. Subhanallah. Mudah-mudahan sejarah ini juga sejarah yang penting bagi perkembangan Islam untuk negara kita. Tertubuhnya pusat operasi pertama AISAC, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Kerana di sini bukan hanya pengajian Al-Quran, tetapi juga pengajian ilmu-ilmu fardu ain yang lain. Dan juga apa-apa jualah ilmu yang untuk menjadikan kita sebagai Muslim yang soleh dan yang musleh, yang baik dan yang memberi kebaikan. Okey, insya-Allah tuan-puan sekalian, jadi kita nak perasmian. Okey, Encik Suami. Encik Suami angguk-angguk je dari tadi ya. Okey. Tuan-puan sekalian, nampak tak ni perasmian ni? Okey, jadi sebelum kita buat perasmian, masya-Allah, muslimin-muslimat, marilah sama-sama kita mulakan terlebih dahulu perasmian kita ini. Moga Allah berkati setiap gerak langkah kan, titik peluh usaha ni daripada semua pihak ni. Banyak pihak. Ada Puan Farah kan, ada Ustaz Azmi, Tengku, ada ramai lagi yang belakang ni yang bersusah payah di sebalik tabir untuk membangunkan pusat operasi ni. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan sekalian, teruja tak? Buat-buatlah teruja. Boleh tak tulis? Teruja. Dan boleh tak tuliskan doa-doa tuan-puan untuk kami? Kami ni memang sebenarnya dah lama dah kita buat pengumuman, kan? Dah lama dah ni kita buat hebahan daripada tahun lepas. Bahawasanya kita nak bina pusat-pusat pengajian yang percuma untuk asnaf fakir miskin, untuk mu'alaf. Dan juga ia akan dikenakan bayaran bagi orang yang mampu. Macam itulah. Tapi konsep kebajikan mesti tetap ada. Dan kita buat sistemnya macam klinik. Nanti saya akan terangkan. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan tuan-puan juga merasa keterujaan ni, kerana sebenarnya ia daripada sumbangan dan infak tuan-puan juga. Sumbangan dan infak tuan-puan juga. Kita dapat sewa, kita dapat renovate, kita dapat beli semua keperluan, dan kita mampu nak bayar guru-guru nanti. Jadi pahala tu sentiasa mengalir. Masya Allah, tuan-puan dan puan sekalian. Jadi siapa yang rasa teruja tu, boleh tak tuliskan kalimah Allahu Akbar. Tulis Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah ke. Syira termenunya nampak. Syira teruja tak? Kena cak tahniah subhanallah. Tahniah tu kembali pada tuan-puan kembali ya. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, akhirnya ISEC, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care, akhirnya akan secara rasminya pada saat ini. Okey, silakan Encik Suami. Masya-Allah. Oh, Encik Suami pun sama. Sama-sama. Ada dua dulang ke? Ada. Tu sebelah situ. Yang lelaki tolong pegang untuk ustaz. Tak dibenarkan perempuan mendekati suami saya. Ustaz Salihin. Gitu. Ya, gunting gini. Kat sini. Mula-mula sini, tak ada sini ustaz. Kan jatuh ke bawah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gitu. Nampak tak? Bijak tak? Okey, satu lagi. Subhanallah. Meh. Dah kena potong dah kan? Nak potong juga. Betul. Senyap je cik potong. Sebenarnya kena 1, 2, 3. Ada 3, okey. Senyap potong. Masya Allah. Rasa tak tunggu isteri dia. Alhamdulillah tuan-puan sekalian. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah tak bercakap apa, saya je bercakap. Letih tahu tak? Saya ada 2 live hari ni ustazah. Oh ya. Masya Allah. Saya. Muka pun tak rasa bersalah pun. Kan kita kan main lagi yang ni nak tak ada perasaan, tak rasa bersalah, tu lah lelaki. Dan memang perempuan lah yang siap susah payah ni. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah telah secara rasminya dengan barakah hari Jumaat, lepas tu hujan pula turun, insya-Allah. Kalau ada siapa yang nak jadi ustazah, saya nak buka ISEC, betul ya? ISEC di negeri-negeri lain pula. InsyaAllah kita akan buka peluang itu untuk meluaskan lagi gerak kerja dakwah dan amal kita. Okey, jemput masuk ke ISEC, kita panggil ISEC utama lah, ibu pejabat ISEC, HQ, ISEC HQ. Best tak nama ISEC? Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Best kan ISEC? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Syira? Dia orang terpaksa cakap. Ni macam dipaksa. Okey, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian boleh tengok susun aturnya. Bila ada yang nak masuk, datang belajar, kita boleh nampak ada tempat duduk yang selesa untuk dia orang menunggu. Ada suasana Mekah, Kaabah. Bau pun wangi. Tempat ni wangi. Tuan-puan sekalian, bau tak? Bau kan? Harum, wangi tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Lawa nama ISEC, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Okey, bila masuk kena macam biasalah SOP. Lepas tu ada ni. Okey, khutbah. Dan tuan-puan boleh tengok macam mana hiasan kita buat sendiri saja. Kemudian tengok ni, syukur, sabar, ikhlas. Secret to happiness is there. Isteri, sorry. Ada pokok ni memang sentiasa segar, kita jaga elok. Pokok plastik. Siram hari-hari dengan kasih sayang. Okay, kita nampak ada seorang petugas kaunter. Kita boleh nampak bilik 1. Tengok bilik 1 ni.
Bilik yang selesa untuk setiap pelajar dan anak murid. Sebab konsep kita adalah personal. Untuk kelas umum ada, tapi personal tu nanti kita cerita macam mana konsep ISEC ni. Okey, jom. Kita tengok lagi bilik-bilik lain. Bawah ni ada bilik file lah. Bawah ni bilik file. Subhanallah. Okey, sekarang kita tengok suasananya. Di sini. Assalamualaikum. Subhanallah. Tuan-puan sekalian. Ya, tak apa. It's okay. Ya, mau tunjuk lidah kan. Bila baca Quran kena tunjuk lidah. Subhanallah. Apa khabar Uncle? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, ini namanya Uncle Mikail. Uncle Mikail adalah salah seorang pelajar kita yang dah lama dah, yang selalu datang sebagai seorang mu'alaf, yang selalu datang belajar Al-Quran, ilmu fardu ain dan ni. Sebenarnya kita dah lama dah kuliah-kuliah kelas-kelas kita untuk mu'alaf dan juga asnaf. Tapi hari ini baru rasmi betul-betul tempat ni dah siap, dah lengkap untuk dijadikan, untuk dibuka kepada orang awam. Jadi Uncle Mikail hari ini belajar apa? Itu huruf-huruf. Huruf apa? Balik pecah tu sampai kah. Oh, sampai kah? Okey. Boleh tak Uncle Mikail baca zikir Nabi Yunus tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah, subhanallah. Kalau siapa yang pernah ikuti live saya sebelum ni mungkin dah pernah kenal Uncle Mikail kan. Sebelum ni saya ada buat posting, seorang yang sangat gigih menuntut ilmu, sangat gigih untuk bukan mudah kan. Umur Uncle berapa? 62. 62. Tapi nampak macam 26. Itu ala. Sentiasa jiwa muda, semangat muda kan. InsyaAllah. Okey Uncle, saya pun tak nak ganggu Uncle belajar dengan Ustaz Taufik. Ini contoh salah satu bilik suasananya. Jadi bila belajar berdua macam ni tak kurang segan sikit kan? Ya, dulu kita ada kelas dekat Dewan kan. Itu henti sebab itu pandemik ke apa tu. Kita tak boleh nak buat beramai-ramai. Jadi tapi seronok juga boleh belajar berdua, lagi cepat belajar kan? Lagi cepat faham bila one by one kan? Okey Uncle. Okey, terima kasih. Sama. Waalaikumsalam. Okey, kita boleh tengok ini suasana. Kita akan asingkan mana guru lelaki dengan mana pelajar lelaki dengan guru lelaki. Macam ini kita boleh tengok ada ustazah dengan pelajar perempuan. Okey, kita tengok suasananya lagi. Memang okey, subhanallah. Kita boleh tengok lagi bilik yang ketiga, yang keempat dah. 1 2 3 pun samalah. Ada lelaki sama lelaki. Ini kalau dia orang dah harga, sementara tunggu giliran apa semua kan. Ada pantry comel, boleh selesa duduk, minum sikit. Masya Allah, subhanallah. Kita boleh tengok. Assalamualaikum. Subhanallah. Ustaz, nama Ustaz siapa? Ustaz Syafi'i. Syafi'i, subhanallah. Tuan, nama tuan? Hasan, Masya Allah. Dah banyak kali ke datang? Kau juga. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, sekarang nak baca surah apa? Surah Al-An'am. Surah Al-An'am, Masya Allah. Tuan Hasan, apa maksud? Tak tahu. Ustaz Syafi'i, apa maksud Al-An'am? Al-An'am, apa tahu? Al-An'am. Tak tahu ya Ustaz. Tak ingat tu. Ya. Cuba cari An'am, Al-An'am. Bukannya Duk ni tadi. Haiwan ternakan. ya, haiwan ternakan. Takut salah. Dia nervous, dia nervous. Al-An'am tu adalah haiwan ternakan. Itu nama sebuah surah. Jadi terima kasih sangat Tuan Hasan datang belajar di sini. Mudah-mudahan sama-sama. Okey. Malu Tuan Hasan, malu, segan. Okey, subhanallah. Assalamualaikum. Akilah, Masya Allah. Sekarang tengah belajar apa?
tengah mengajar tasmih Al-Quran dengan salah seorang adik dekat kawasan sini. Oh, tasmih maksudnya untuk hafazan. Tak, ini masih dengar cara bacaan dia. Okey, subhanallah. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Nama siapa? Nama saya Sarah. Okey, jadi datang untuk tahsin bacaan. Nak baca tajwid. Ya, Kita kena untuk cek tajwid, untuk memperbaiki bacaan. Betul. Subhanallah, alhamdulillah. Okey. Selamat. Subhanallah, assalamualaikum. Masya Allah. Nama siapa ni? Nama saya Nazrin. Nazrin. Masya Allah. Apa ni mungkin respon ataupun komen Nazrin kepada tempat pusat pengajian kita ni? Selalunya ada tempat yang berbayar. Macam seperti saya tak mampu untuk berbayar Ustazah. Tapi Alhamdulillah lah, tempat ni tak berbayar untuk golongan asnam. So lebih mudah lah untuk saya belajar Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah. Suasana macam mana? Seronok tak? Suasananya seronok sangat sebab ada jumpa ustaz yang baik. Senang faham. Ya, lepas tu macam selesa. Selesa memang selesa sebab ada aircon tempat. Bersih, Senang. Masya Allah. Ustaz ni baik? Baik. Oh, Masya Allah. Nama Ustaz baik. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Sama. Okey. Masya Allah. Sekalian. Untuk makluman, bagaimana konsep kita, nak ceritanya konsep kita ni muslimin-muslimat sekalian. Mari kita nampakkan Kaabah. Okey. Dia sebenarnya kalau tak bercakap dia tak ni sangat. Bila bercakap tu dia jadi subhanallah, muslimin-muslimat, kaedahnya saya sebutkan dia macam klinik tau. Ada klinik kan, ada doktor, ada pesakit. Jadi doktor ni duduk dalam bilik lah macam klinik. Pesakit pun datang. Bila pesakit datang, daftar dulu. Pesakit akan daftar. Lepas tu nanti pesakit akan jumpa doktor kat dalam. Doktor akan diagnose dia sakit apa. Sama lah juga dengan klinik Al-Quran kita ni. Pelajar Al-Quran datang, dia masuk untuk kali pertama jumpa ustaz ataupun ustazah. Lelaki jumpa ustaz, perempuan jumpa ustazah. Jadi kita akan diagnose dulu tahap bacaan, apa masalah, ataupun memang zero, betul-betul kosong, baru nak bermula. Macam tu lah. Lepas daripada tu, dia akan ada buku rekod. Kan? Ada buku rekod dia. Jadi contoh pelajar ni datang, dia menunggu, lepas tu dia masuk. Dia beri masa lebih kurang 15 minit. 15 minit saja. Macam klinik kan 10 minit, 15 minit dah jumpa doktor. Sebab kemungkinan bila kita dah lancarkan ni, akan ada ramai orang nak datang. Ramai yang menunggu. Jadi jumpa doktor Al-Quran hanya 15 minit saja. Selesai dia baca sesi dia, kalau dia nak lagi, dia beratur balik. Ambil balik nombor. Tapi kalaulah dia keluar, kena ustaz tu pun kena rehat dulu kan. Dia tunggu lebih kurang 5 minit, 10 minit, tak ada orang, dia boleh masuk semula. Faham tak konsep tu? Okey, sekiranya dia datang setiap hari, sebab dia memang bersungguh nak belajar, hari-hari datang, mu'alaf ke, asnaf ke, hari-hari datang, kita alu-alukan, tak ada masalah. Kita bukan kata bagilah orang lain pula, tak ada. Sebab itu kesungguhan dia. Tapi kemungkinan besar dia akan jumpa ustaz dan ustazah yang berbeza. Sebab kita akan tukar, kita akan buat rotation. Contohnya kita nak kekalkan kualiti, ustaz dan ustazah ni dia duduk dalam bilik tu 2 jam. Lepas tu dia rehat setengah jam. Jadi dia ada shift lah. Jadi walaupun contoh ada pelajar yang datang, dia pun daftar, ambil kad dia, lepas tu kata tunggu je. Masuk-masuk jumpa ustaz lain. Hari tu jumpa ustaz lain. Tak ada masalah. Macam kita dekat klinik lah. Kan? Bila kita dah biasa dengan satu klinik, kita pergi, dia ambil report kad kita kan. Lepas tu, kita masuk, kita jumpa doktor lain. Kita tak perlu nak explain pun pada doktor yang baru kita jumpa apa masalah kita, rekod kita lepas. Sebab dah ada dalam catatan buku tu. So, tuan-puan sekalian, samalah juga. Walaupun mungkin ustaz, ustazah bertukar, tetapi yang penting dah ada catatan dalam buku rekod. Buku rekod pelajar ni dah ada catatan perkembangan dan dia terhenti pada muka surat berapa, pengajian yang lepas di mana. Macam itulah tuan-puan sekalian. Jadi alhamdulillah, inilah sistem yang kita perkenalkan. Kenapa kita buat sistem ni tuan-puan sekalian? Kami bila buat kelas Al-Quran secara terbuka akan ada beberapa masalah. Pertama, tahap belajar berbeza, tahap kefahaman. Kita nak ajar tinggi, ada yang zero. Nak ajar rendah, ada advance. Bila campur dalam satu kelas,
Akhirnya susah untuk beri keadilan kepada para pelajar. Guru pun susah sebab beza-beza ni. Yang kedua, ramai yang dadir nak belajar tapi malu. Malu sebab tak boleh depan khalayak ramai, segan, umur dia dah tua tapi tak balik macam. Akhirnya mereka datang sekali dua, lepas tu tak datang. Dan kita buat konsep bilik-bilik macam ni, maksudnya konsep belajar Al-Quran dan juga ilmu fardu ain. Dia bukan belajar Al-Quran saja. Kalau dia nak tanya bab solat ke bab apa ke, boleh dengan ustaz-ustazah tu. Dan bila dia personal begitu, insya-Allah dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul bila kita buat umum. Sebab ini kita buat umum, kita isyaratkan malam bila waktu gini kuliah. Ada yang kata, ustazah, saya kerja masa tu, ustazah tak dapat, tak ada orang jaga anak. Sekarang masalah tu diselesaikan dengan cara kita buka klinik Al-Quran ini 7 hari seminggu, 9 pagi sampai 9 malam. Kita akan buat shift nanti, insya-Allah. Setakat ni begitulah perancangannya, mungkin ada perubahan. Jadi tuan-puan sekalian, datanglah bila-bila masa. Dia tak boleh pagi, dia datang petang. Tak boleh petang, datang malam. Maksud kami ialah kami menyediakan pusat pengajian Al-Quran dan ilmu fardu ain yang dinamakan AISEC, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care, yang tidak ada alasan untuk umat Islam untuk belajar. Macam-macam alasan. Malu, alasan masa tak kena, alasan mahal, bagi asnaf percuma. Mereka akan disiasat dulu, adalah isi borang, kita buat siasatan ke rumah, kita sahkan dia betul asnaf. Bagi bukan asnaf, maka ada hiburan. Sekali berjumpa dengan ustaz ataupun doktor Al-Quran ni RM10. Contoh. Kalau dia rajin nak jumpa 2 kali, RM20. Bagi orang yang mampu, tak ada masalah. Itulah nilai itulah sumbangan tuan-puan sekalian untuk operasi. Nak bayar sewa, utility, bayar ustaz-ustazah. Tapi bagi yang betul-betul asnaf, fakir miskin, mu'alaf, percuma tuan-puan sekalian. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, subhanallah, saya rasa faham kot konsep tu ya. Okey. Faham? Encik faham? Dah solat Jumaat? Pukul apa sekarang? Hampir pukul 1. 12.40. Tak boleh bang. Subhanallah. Ingatkan pukul 1. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian. Jadinya doakanlah supaya AISEC ni Allah redha, Allah berkati. Kita ambil pun berkat hari Jumaat kan. Kita pun ambil dengan satu inisiatif yang niat tujuannya adalah untuk memudahkan sistem pengajar Al-Quran ilmu fardu ain untuk semua peringkat. Ada kalau yang nak datang pelajar sekolah menengah pun kita terima. Kita tak ada limit umur. Maksudnya ada yang datang ibu dan ayah kan? Ada datang ayah dengan anak, dua-dua datang. Nak perbaiki, nak hafaz ke contoh, nak guru yang saya nak hantar bacaan saya pun boleh. Kita ni tak ada, terbuka. Apa-apa sahaja yang keperluan pelajar tu datang agama, Masya Allah. Okey, sekarang AISEC ni yang pertama di Seremban. Seremban Negeri Sembilan, area Senawang. Memang sama baris dengan galeri Ustazah Asma. Sama baris dengan galeri Ustazah Asma. Masya Allah. Jadi kalau siapa orang Negeri Sembilan, Seremban, anda boleh datang dah bila-bila masa. Boleh datang saja bila-bila masa. Kita dah mula buat operasi, hari ni pun boleh datang. Nanti boleh rasai suasana ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pusat pengajian ke? Ya, betul Encik. Masya Allah. Okey, betul Encik, pusat Saya pengajian. Saya mencari-cari pusat pengajian Al-Quran. Subhanallah. Encik, kita baru saja rasmi. Ya, itulah saya pun nampak macam kelas Al-Quran. Sebab tu saya singgah sebentar tanya. Subhanallah. Encik daripada mana? Saya dekat sini je. Memang duduk area sini. Ya, betul. Macam mana Encik tahu yang kita baru rasmi saja baru Itulah beberapa macam minit ada lepas? ada aura tu. Panggilan Itulah, untuk betul. datang. Ya. Masya Allah. Ustazah ni macam pernah tengok ni. Yelah, saya Encik. Saya buka sikit. Oh, Ustazah Asma. Masya Allah. Ya, Ustazah Asma. Sila masuk Encik, sila masuk. Masya Allah. Encik adalah peserta pertama. Orang pertama yang datang. Baru buka, baru rasmi tadi, Encik dah datang. Masya Saya Allah. lama dah cari pusat pengajian ni Ustazah. Ya.
Tiba-tiba ada pusat pengajian, Masya-Allah, rezeki saya. Kebetulan Betul. Encik lalu tadi. Masya Allah. Encik memang nak belajar lah ni. Betul, nak belajar lah ni. Ke alasan sebab nak jumpa saya? Itu alasan kedua, Ustazah. Masya Allah. Tapi kena ikhlas tau Encik. Betul, insya-Allah. Okey, baiklah kalau macam tu, kalau betul Encik ikhlas nak belajar, kita daftarkan dulu. Boleh. Okey, Encik, meh. Okey, sekejap. Sahabat Encik, tak boleh dekat. Saya perempuan. Okey, Encik, scan dulu. Scan dulu. Scan dahi. Okey, Encik 46. 36. 36. Okey, Encik ni. Kena ni, sila. Ustazah. InsyaAllah. Saya pun macam biasa tengok lah Encik ni. Kat mana tu, Ustazah? Itulah, Encik. Saya biasa juga buat live. Oh, Encik pun selalu juga. Ya. Oh, Encik glamour juga. Memanglah. Masya Allah. Antara Encik dengan saya mana Kalau lagi tengok glamour? muka saya, Ustazah. Oh, Masya Allah, betul. Kenal? Betul lah. Betul. Saya macam pernah tengok Encik live dengan isteri Encik kan? Betul. Isteri Ramai Encik jugalah yang follower saya. Oh, ramai follower. Dekat 1 juta jugalah. Ya. Oh, maksudnya orang sebenarnya follow Encik. Ya, betul. Isteri itu nombor 2. Betul. Isteri saya pun dah Tak ada kalah dengan follower. saya. Oh, tak ada follower dah. Tak ada follower dah. Masya Allah. Berani Encik ya? Ya, okey. Sebab Saya belakang nak daftar, isteri. Ustazah. Okey, baik. Encik, ni. Okey, baik. Sebab saya nampak Encik banyak kuman. Banyak bakteria. Okey. Baiklah Encik. Encik sini. Masya Allah. Bismillah. Encik boleh daftar. Isi sini, Ustazah. Borang tu ada? Sini ya. Okey, Encik isi borang ni. Betul. Okey, Encik, ini nanti kita akan buat buku tau. Okey. Buku untuk catatan. Saya dengar live tadi sini buku macam pesakit, Ustazah. Buku siapa sakit? Tak macam catatan doktor lah. Catatan doktor. Jadi kita nak tahu detail. Nanti Encik ada buku khas untuk catat perkembangan Encik belajar. Okey, subhanallah. Itu ada nama penuh. Lepas tu kita ada tarikh lahir, nombor telefon apa semua ni. Okey, subhanallah. Ini adalah sikit kan kita nak tahu perkembangan Encik Kalau macam mana. asnaf memang percuma, Ustazah. Ya, kalau asnaf percuma. Encik asnaf ke? Lama tak kerja, Ustazah. Lama tak kerja. Asyik buat live je. Ya. Sampai tak pergi kerja. Ya, PKP ni Oh. terkesan dengan orang yang terkesan. Encik terkesan dengan orang yang terkesan. Ya. Sampai Encik pun tak kerja. Itu ya. Saya terkesan lah. Lepas tu buat live tu ada pula duit nak bayar data internet. Itu cara nak dapat sumber pendapatan jugalah. Oh, sebab apa? Bila buat live dapat duit apa? Dapat star, Ustazah orang bagi. Orang bagi star. Macam Ustazah kuliah pagi-pagi tu, Ustazah minta star. Oh, saya bukanlah minta sangat Encik ni. Oh, okey. Saya orang nak bagi, Orang nak alhamdulillah. bagi. Okey, baik. Okey, jadi Encik asnaf. Ada bukti ke asnaf? Encik isi maklumat, alamat nanti kita ziarah rumah Encik ya. Boleh. Sebab kita bukan tak percaya kalau Encik kata Encik asnaf. Tapi kita kena berhati-hati sekarang. Jadi kalau mampu, Encik kena cakap mampu. Encik akan menyumbang. Bukan mahal pun, RM10 je. Sekali jumpa, kalau jumpa doktor yang kat klinik, berapa biasa Encik bayar untuk demam? 60 hingga 100, Ustazah. Amboi, yang tu tak berkira pula. Untuk Al-Quran RM10 saja. Itu masalahnya, Ustazah. Sentap tak? Sila sentap sekarang. Ya, dah memang sentap sangat. Jadi sekarang ngaku, asnaf ke tak? Tak asnaf. Tak apa Encik, kita tak marah. Kita nak InsyaAllah Encik ya, kita sama-sama. Okey. Encik boleh duduk, dah isi borang, Encik boleh duduk sekejap. Okey. Sementara menunggu, Encik boleh dengar bacaan Al-Quran kan? Lepas tu Encik, kalau Encik dahaga ada Dekat pantry ni, Ustazah, sana. jauh sikit. Okey, baik. Minta maaf. Masya Allah. Kan ada pantry Saya apa suami semua. orang. Oh, ya saya tahu. Takkan isteri orang kot macam ni. Isteri suami orang. Jadi harap Encik selesa. Encik tunggu sekejap. Nanti saya akan sampaikan kepada yang mengajar tu ya. Encik kan boleh nak jumpa ustaz ke ustazah? Ustazah. Astagfirullahalazim. Bertaubat Encik. Betul nak jumpa ustazah juga. Saya dengar ustazah tu ilmuwan. Ya. Tanya Okey, ada nanti banyak-banyak sebab ilmu. saya ni petugas kaunter saja. Saya jaga kaunter kan. Jadi nanti saya cuba bincang dengan ustazah tu. Dia boleh tak kalau sebab kita memang lelaki dengan lelaki, perempuan-perempuan. Tapi mungkin sebab Encik adalah peserta pertama, kita akan cuba pujuk kalau Saya ustazah tak tu reti setuju. mana Quran ni, Ustazah. Ya, Malu dengan lelaki. betul.
Nampak muka pun dah tahu. Tak berapa pandai. Cik sabar. Cik Okey, tunggu baik. nanti kita akan panggil. Okey, baik. Okey, boleh. Okey, subhanallah. Tutup pintu. Oh, okey. Terima kasih. Biar satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Macam petugas kaunter je. Betul tak ni? Tak. Sama je muka je. Subhanallah. Kenapa Ustazah gelak? Masya Allah. Encik duduk. Petugas kaunter tu mungkin kembar saya. Okey. Encik tahu kan dalam dunia ni ada beberapa manusia yang hampir sama. Tapi bukan saya. Petugas kaunter saya ustazah yang mengajar. Tegahnya Ustazah. Ya, saya tak faham kenapa. Saya pelajar dia takut macam ni. Tapi saya tak faham kenapa encik nak ustazah. Encik lelaki. Oh, okey, baik. Sebab saya segan lah dengan lelaki ni. Malu. Lelaki kurang memahami Ustazah. Oh, mungkin sebab encik ni baru nak mengenal huruf. Betul. Oh, baru nak belajar alif bata. Ya. Patutlah jadi malu dengan lelaki. Betul. Okey. Usia dah pun lanjut Ustazah. Usia dah lanjut. Dia tu ingat mati ni takut. Dah tua bangka. Betul. Sekurangnya bila mati tu adalah ayat Quran kita boleh baca. Khatam sekali ke. Betul. Sebelum mati sekurang-kurangnya kita nak baca Al-Quran. Betul. Ustazah dah khatam dah? Saya tak terkira dah. Masya Allah. Selalu khatam Qul Huwallah. Allah. Alhamdulillah. Hebat Ustazah. Subhanallah. Encik, kita baru buka sebenarnya. Tapi encik dah sampai. Saya pun agak terharu sebenarnya. Terima kasih sebab encik percaya pada Isaac ni. Kita baru rasmi sebentar tadi. Dan encik adalah pelajar pertama saya. Masya Allah. Masya Allah. Dan saya harap encik boleh sampaikan kepada orang ramai tentang kelebihan pusat pengajian kita ni. Okey, alhamdulillah. Nama encik apa? Fazli. Fazli. Masya Allah. Saya macam pernah tengok encik ni. Okey. Okey, subhanallah. Tapi saya kena pakai spek hitam supaya pandangan mata terjaga. Jadi encik tak nampak mata saya kan? Betul. Masya Allah. Jadi berselindung si balik ya, cermin mata. berselindung. Betul. Jadi Masya Allah. Ustazah pun tak ada jaga mata ya? Bukan. Bila kita belajar Al-Quran, kadang-kadang kita kena tengok sebutan makhraj dan sebagainya. Jadi kita terpaksa melihat. Tapi saya biasa mengajar perempuan saja. Okey. Tapi kerana encik ni ada permintaan yang khusus, jadi mungkin ini permulaan saja. Selepas ni saya tak akan terima lagi lah pelajar lelaki. Okey, encik boleh dekat sikit? Segan Ustazah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi sebab encik jauh ni dengan Al-Quran, Masya Allah. Boleh saya tahu encik peringkat mana ni? Peringkat kulit depan baru Ustazah. Oh, kulit depan ni? Ya. Masya Allah. Ini huruf apa ni? D. Okey, alhamdulillah. Encik boleh membaca ya? Boleh membaca Masya Allah, subhanallah. Rumi boleh, tapi Al-Quran Jawi tak boleh. Okey, encik. Begitu. Saya tahu encik malu dan segan pada saya, tapi dalam bab belajar kita jangan malu dan segan. Betul, walaupun usia lanjut tak boleh malu-malu Ustazah. Ya, walaupun encik dah tua bangka, tapi menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Lelagi Al-Quran. Kalau benda lain tu termalu. Ya, kalau benda lain memang malu tak apa, tapi Al-Quran jangan malu encik. Betul. Bahkan bagi encik lah kan, saya rasa encik ni suami orang kan? Encik ada isteri? Ada? Ada anak-anak? Ada. Berapa orang anak? 7 orang. Ya, encik ku anfusakum ahlikum nar. Masya Allah. Kena lindungi daripada Apa tu, ahli Ustazah? keluarga daripada api neraka. Masya Allah. Kalau encik sendiri tak belajar Al-Quran, macam mana nak memimpin anak dan isteri? Jadi insya-Allah kerana encik berada di tahap kritikal bagi saya untuk memimpin keluarga sampai tak ni. Okey, saya cuba test ya. Encik, masya-Allah, Allahu Akbar. Okey. Ini huruf apa encik? Huruf Ta. Oh, encik kenal. Saya agak-agak je Ustazah. Masya Allah, agak-agak dah betul. Kalau tak agak tak tahu macam mana.
agak-agak kalau betul-betul tu saya tak tahu. Okey, saya tanya, ini yang selalu orang bertukar ya Encik. Huruf seterusnya. Okey, ini huruf apa? Huruf ha. Oh, ha. Encik tahu ini huruf? Yang ada titik tu kha. Kha? Ha. Oh, tidak Encik. Ini jim. Cik. Jim yang ada mata toncit. Oh, teringat cerita Piramli dulu. Betul. Ini jim mata toncit. Ini jim tak ada mata. Oh, okey. Ha. Okey. Mungkin dengan itu Salah Encik. betul. Baik. Jadi mungkin dengan ini Encik tak susah nak lupa. Betul. Kha lain. Ini jim, ini ha. Okey. Ini jim, ini Ha. Masya Allah, Allah Akbar. Okey. Tapi dulu saya belajar lain Ustazah. Ya, macam mana? Jim, mata dia di tengah-tengah. Oh ya. Dulu di Piramli jin di mata tengah-tengah Ustazah. Subhanallah, Allah Akbar. Saya pula yang keliru. Ustazah Masya betul Allah. tak betul? Ini jim. Macam mana Ustazah boleh buka pusat pengajian ni? Astagfirullah. Memang betul lah Cik. Ini jim, ini ha, ini Saya ha. sempat belajar dulu sampai ta saja Ustazah. Oh, Sebab jadi saya tahu. betul lah Encik sebut ha tadi. Betul. Saya pun bila sebab saya belajar sampai kha, lepas tu tok guru saya tak sihat. Masya Allah. Jadi betul lah Encik. Saya was-was dah dengan pusat pengajian Ustazah ni. Tidak Encik, tidak. Itu kesilapan saya. Guru-guru dan ustaz-ustazah di sini Biar semuanya saya ajar mahir. Ustazah pula lah. Boleh? Macam confused je Ustazah ni. Okey, boleh Encik, Saya boleh. jawab salah, betul? Saya akui kesilapan saya tertukar kha dengan jim. Tak boleh salah. Salah Quran tu. Salah kita dalam bacaan Fatihah kita. Salah. Solat kita tak sah Ustazah. Oh, sudah bertukar sekarang. Encik jadi ustaz, saya jadi Betul, pelajar. Ustazah. Memang ragu-ragu ilmu Ustazah. Allahu Akbar. Ini huruf apa Ustazah? Itu saya. Betul. Sin. Ya, sin. Ini? Itu ha. Ha. Kat mana dia punya kedudukan makhraj tu Ustazah? Subhanallah, dalam diri kita. Jangan main-main Ustazah. Sini ada rotan. Masya Allah. Saya kurang faham, boleh tak Ustaz gunakan whiteboard? Masya Allah Ustazah. Biar saya ajar Ustazah. Okey? Wah, kena lukis ni. Kita akan belajar tentang hukum 5 Ustazah. Ni basic dah. Subhanallah, terus jauh. Tadi kata belajar sampai ta Itu saya saja. cuma lakonan depan Ustazah. Saya nak test sebenarnya. Subhanallah, rupanya Saya- hari ini sampai tajwid. Ya, saya nak siasat Ustazah ni. Subhanallah, sebenarnya tujuan Encik datang untuk apa? Nak siasat lah. Betul tak betul ilmu ni. Oh, jadi Encik sebenarnya sudah Sekarang ni, mahir. betul. Jadi Encik kata tak mahir tadi nak menguji saya Contoh dah sehingga Ustazah ni yang benda-benda Ya. penting kita ada. Nak huruf Jawi ke huruf Romi Ustazah? Jawi. Tulisan saya macam Ustazah yang pagi-pagi buat kuliah Riyadhus Shalihin. Oh, kuliah pagi tu. Cantik tulisan saya. Ya, ya. Saya rasa saya kenal ustazah Alif. tu. Za. Masya Allah, betul lah cantik. Betul bang. Ya, saya tak Memang pernah cantik tengok. pada Ustazah lagi. Saya tak pernah Nak cantik tengok. lagi kita kena buat macam ni titik dia. Okey. Macam tu. Subhanallah. Izhar. Allah Itu contoh lah Ustazah. Okey, ya, ya. Kalau saya lebih-lebih lagi Ustazah akan rasa Itu baru contoh, belum betul-betul. belum betul-betul. Kita boleh nak Rumi lah. Lebih confident sikit Ustazah. Okey. Contoh lah. Oh, tu kod Izhar. 5. Izhar. Halki. Okey. Qaf lah kita bagi kan. Okey. Ikhfa. Cik jangan malukan yang jatuh maruah. Ikhfa. Hakiki. Ikhfaq. Q ke Encik? Tak apalah. Cik. Kaf ke? Ni, Hamzah. Hamzah. Ikhfaq. Ya, jadi apostrophe. Kaf ke Hamzah? Ikhfa. Ikhfa. Okey. Subhanallah. Lepas tu kemudian ada idgham. Macam mana idgham Ustazah? D G H. Okey Encik, berhenti Encik. Saya meragui ilmu Encik. Bil ghunnah. Idgham. Idgham bil gunnah. Saya meragui ilmu Encik. Ustazah. Sebab ejaan pun tak tepat, nak tulis Ustazah sekarang sudah tercabar dengan saya Ustazah. Tak. Encik meragui saya meragui Encik. Okey, baik. Maka Sama kita meragui. berdua tidak boleh mengajar di sini. Okey, baik. Masya Allah. Allah. Biarlah orang ilmu, orang yang berilmu betul-betul. Ya, mengajar. betul-betul. Di sana kita ada ustaz dan ustazah yang betul-betul. Ustazah berceramah je boleh. Okey, jadi Encik, saya rasa saya jemput Encik untuk balik. Okey. Ya. Dah habis dah kelas hari ni? Sebab ya dah habis. Layak tak saya belajar sini? Tak,
Sebab tujuan Encik pun dah salah untuk cek saya. Okey. Dan ternyata saya tertukar lagi soal dengan Encik. Tapi tadi tu memang saya betul-betul bukan sengaja tertukar. Saya memang tidak sengaja. Jadi saya belajar daripada kesilapan tersebut dan saya akan belajar lagi. Okey, baik Saya Ustazah. terima kasih ya Encik kerana sudi datang untuk yang Jadi pertama. dia tak boleh berselindung di sebalik kopiah lah Ustazah. Betul. Ataupun Di sebalik kacamata. jubah atau sebalik kacamata. Betul. Okey, subhanallah. InsyaAllah. Jadi nanti kalau Encik keluar, Encik akan jumpa petugas kaunter Okey. kan? Saya boleh dapat balik duit saya Ustazah? Oh sebab ni. Pendaftaran tadi. Nanti saya cek dengan petugas kaunter walaupun muka sama macam boleh saya. double lah duit pendaftaran tu. Macam Nak mana? tutup malu Ustazah nanti. Ya betul. Tapi saya rasa saya akan tanya petugas kaunter, Encik sebenarnya bayar atau tidak. Okey, baik. Okey, jadi Encik boleh tunggu di luar Okey, ya. terima kasih, Masya-Allah. Sama-sama. Terima kasih banyak. Selamat Encik. belajar Ustazah. Ya, saya akan belajar lagi. Dan maju Terima jaya. kasih banyak. Masya-Allah. Allahu akbar. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Begitulah ya satu suasana pengajian di tempat kita. Tadi tuan-puan ada tengok tak? Ada dalam bilik tu kan, ada seorang ustazah dengan seorang pelajar. Pastilah apa yang berlaku di dalam tu tadi. Tapi Syira dengan Najih ada tengok masa suasana belajar berlaku dengan baik ya. Alhamdulillah dengan pelajar dengan ustazah tu. Okey, jadi begitulah tuan-puan sekalian. Saya sekadar untuk berkongsi perasmian, gimik perasmian ISAC, iaitu Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Yang pertama, Jumaat yang Barakah ini kita buat perasmian pelancaran untuk yang pertama, iaitu kita panggil HQ. Dan insya-Allah nanti ISAC ini akan berkembang lagi di negeri-negeri yang lain. Jadi itulah konsep pelajarnya. Kita ada bilik-bilik tadi tu kan, kita dah tunjukkan daripada awal. Siapa yang baru masuk tengok daripada awal. Boleh tengok suasana akan berlaku sesi pengajian one by one, face to face. Anak murid dengan guru. Musyafahah tu akan maksudnya daripada boleh cek bacaan betul-betul, masya-Allah. Jadi tadi tu perempuan yang lelaki kan datang, dia jumpa ustazah ke ustaz? Oh, jumpa ustazah. Jadi kita sebenarnya kita akan lelaki jumpa lelaki. Tak dibenarkan lelaki nak jumpa ustazah. Mungkin ada hal lain kot, kita tak tahu kan. Mungkin mereka itu suami isteri. Macam tu. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, sebagai sempitah lalu suasana ISAC kepada penduduk di kita Seremban, awak boleh jemput datang prosesnya kita akan ada buku rekod setiap orang, perkembangan dia belajar apa. Jadi mungkin guru akan bertukar. Kita tengok sikit suasana. Masya Allah kan, ini ada pakcik ni, Masya Allah, antara Masya Allah. Okey, subhanallah tuan-puan sekalian. Pantry tengok selesa. Terima kasih di atas sokongan doa, terima kasih di atas sumbangan, dan kami sangat mengalu-alukan sumbangan tuan-puan sekalian untuk kelangsungan ISAC ni, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care, yang mana kita bagi pendidikan Al-Quran Fardu Ain percuma kepada asnaf fakir miskin, kepada mu'alaf, kemudian kepada yang berkemampuan kita kenakan sedikit saja yuran. Untuk setiap kali jumpa ustaz atau ustazah hanya RM10. Hanya bayar infak. Kau nak bagi lebih, alhamdulillah, untuk menampung kos utility, kos guru, kos ustaz, kos ustazah kan. Semualah kos-kos yang berkaitan dengan operasi. Okey, encik suami sini. Encik suami pergi mana tadi? Sama ustazah tu. Oh ya ke? Ya. Oh, encik pergi. Ya. Yang baru dirasmikan tu. Encik hilang. Rupanya encik pergi daftar. Terima kasih kepada ni Azmi, orang kuat kita ni. Macam tu ni. Jadi mungkin encik Alhamdulillah. Banyak masyarakat. Ini terbaru ni kita nak memanfaatkan apa yang kita mampu, sediakan kelas belajar tanpa bayar kepada asnaf dan mu'allaf sebagaimana angka MKI itulah. Yang mana insya-Allah kita pun dalam diri kita pun kena ada cita-cita nak memanfaatkan orang lain.
terutamanya keluarga kita lah, dengan belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Masya Allah. Sebaik-baik manusia tu salah, dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum dalam Al-Quran. Kalau kita tak mampu nak mengajar, kita boleh infak, sedekah ke pusat pengajian seumpama ini, dan kita dapat jugalah bahagian tu dalam, sebab di sini kita akan mengajar orang yang baru nak belajar mengenal huruf. Walaupun kita tak mampu mengajar, tapi kita menyumbang kepada pusat seperti ini, kita dapat pahala mengajar, insya-Allah. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang paling penting juga adalah mencari guru yang tepat. Dan tadi saya tengok, saya jumpa guru tu, kalau dengan jin dia bertukar, Ustazah. Astaghfirullah. Allah salah. Kalau kita kau tertukar, Dia memang tukar mata dia, Ustazah. tertukar. Memang terus salah lah. Jadi siap saya kita perlu Betul. Ya, jadi insya-Allah pusat pengajian kita ni akan memastikan guru-guru yang saya yakin dengan pusat ni, Ustazah. insya-Allah. Tadi saya pergi tempat lain. Okey, okey. Okey, subhanallah. Dan moga-moga kita boleh dalam masa tempoh sebulan sekali ke 2 bulan. Ada cita-cita macam tu lah. Kena tepat. Diperbaiki selalu. Ya, Jangan malu walaupun usia yang lanjut. tua bangka. Saya nanti insya-Allah kita berkenalan dengan seorang teman yang boleh berkongsi di usia 61 tahun baru nak belajar alif bata, insya-Allah. Masya-Allah. Kita boleh bawa dia dan cerita sekarang. Pengalaman dia macam, dan sekarang pun dia boleh baca hampir 6 jam Allah. dengan Quran dan zikir. Allahu Akbar. Jadi Setiap minat hari. setiap hari. Ya, dah ada kemanisan. Betul. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan dengan dia lah. Tuan-puan sekalian, sekadar itu kita dah dekat dengan solat Jumaat. Orang lelaki nak kena pergi solat Jumaat. Terima kasih semua. Ada taranum. Ini guru taranum kita. Masya Allah. Ustaz Azmi kata ni guru taranum sikit, Ustazah. Taranum sikit. Masya Allah. Tak boleh, suara Masya Allah. Allah Akbar, terasa. Tapi kalau macam Ustazah baca pagi-pagi tak taranum tu tak apa kan? Ustazah Akilah. Kan Ustazah baca kan macam biasa je, tak buat lagu. Okey kan? Okey. Masya-Allah. Bapa dimati Allah sekalian, sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih di atas sokongan doa, sumbangan semua. Hari Jumaat yang berkah ambil peluang untuk menyumbang kepada pusat ISEC ni, Akademi Ilmu Sahabat Amal Care. Insya-Allah cukuplah belanja untuk kita buka cawangan-cawangan, kita akan buka. Mudah-mudahan dengan itu subullah kan pengajian ilmu fardhu ain dan juga Al-Quran. Amin amin alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.